Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Ismail. Saya, Siti Aisyah Binti Jamal, akan membentangkan mengenai laporan masalah kemahiran bertutur dalam kalangan murid 2H SJKC Tai Hong. Pembentangan ini akan merangkumi yang pertama, pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kajian lepas, metodologi, analisis perbincangan dan kesimpulan. Yahya Don 2005 berpandangan bahawa kemahiran bertutur merangkumi keupayaan pelajar untuk menyampaikan maklumat, pendapat dan perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hal ini menunjukkan bahawa setiap individu, setiap murid hendaklah menguasai kemahiran bertutur dengan sebaiknya supaya mereka boleh bertutur dan berkomunikasi dengan baik bersama orang lain dan menyatakan pandangan dan ekspresi diri dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu dianggap tidak penting dan sekadar bahasa perhubungan yang digunakan secara santai. Kajian oleh Chu Fong Peng 2016 tidak dinafikan di sekolah SJKC, murid-murid lebih bertutur dalam kelas juga murid-murid lebih bertutur dalam bahasa Cina bersama dengan rakan-rakan. Jadi guru perlu mengambil inisiatif untuk memastikan murid bertutur dalam bahasa Melayu. Seterusnya, permasalahan kajian. Ramai murid bukan Melayu tidak boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik walaupun mendapat keputusan yang cemerlang dan lulus dalam subjek tersebut. Hal ini diutarakan oleh Menteri Pendidikan pada kempen pelacaran bulan bahasa dan kebangsaan. Jadinya di sini murid-murid ini yang bukan Melayu mereka lulus cemerlang dalam bahasa Melayu, tapi malangnya mereka tidak dapat bertutur dengan baik. Hal ini dibuktikan apabila murid-murid dah habis sekolah, mereka bergaul bersama orang lain dan untuk mendapatkan pekerjaan, mereka tidak boleh capai tahap untuk bertutur dalam bahasa Melayu ketika ditemu duga. Okey, seterusnya ialah kurang pendedahan bahasa Melayu di sekolah berbanding bahasa Cina dalam kalangan murid. Jadi kita tahulah di sekolah Cina murid-murid guru memang bertutur dalam bahasa Cina. Bahasa Melayu ni hanya digunakan ketika dalam kelas bahasa Melayu sahaja dan juga ketika hari bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, hari bahasa Melayu tu hanya sekadar hari saja, pertuturan masih lagi dalam bahasa Cina. Okey, seterusnya objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti masalah pertuturan dalam kalangan murid 2H SJKC Tai Hong. Okey, sekarang kita lihat kepada kajian lepas. Okey, dua kajian lepas utama yang saya rujuk ialah daripada Nora Azian dan Fazilah Abdul Rahman 2018 dan Chu 2016. Okey, tahap penguasaan kemahiran bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan penutur natif berada pada tahap yang lemah. Manakala oleh Chu 2016, murid-murid Cina lebih selesa bertutur dalam bahasa Cina dan bahasa Melayu dianggap sebagai pertuturan secara santai. Okey, kita boleh lihat di sini. Memang mereka punya penguasaan bahasa Melayu terutama dari segi pertuturan adalah lemah. Apabila di rumah tiada pendedahan untuk bertutur dalam bahasa Melayu, kemudian mungkin dari segi persekitaran di sekolah juga, dan seterusnya mereka lebih selesa bertutur dalam bahasa Cina, bahasa ibunda mereka berbanding dengan bahasa Melayu kerana apabila kekurangan kosakata ataupun mereka tidak ada pendedahan yang secara menyeluruhlah bahasa Melayu itu sendiri walaupun di rumah maupun di sekolah. Okey, akhir sekali kajian oleh Jageobi 2011, murid India di SJKT jarang mempunyai rakan berbangsa Melayu kerana pengetahuan bahasa Melayu mereka tidak dapat memenuhi keperluan untuk berkomunikasi. Apabila individu itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa Melayu, jadi mereka juga tidak boleh nak bergaul dan berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa itu kerana terdapat macam tidak ada cara untuk bertutur selain daripada bahasa tersebut. Mungkin individu tersebut juga tidak boleh menggunakan bahasa Tamil atau bahasa lain. Okey, baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada metodologi. Okey, kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif yang dilaksanakan secara pemerhatian dan kepustakaan. Jadi, pengkaji telah menggunakan beberapa pemerhatian untuk memerhati dan merekod murid-murid punya pertuturan dalam kelas. Okey, kumpulan sasaran pula 5 orang responden dari kelas 2H SJKC Tai Hong. Kelima-lima murid ini dipilih berdasarkan
tahap penguasaan mereka pada PBD pertengahan tahun hari itu yang dapat 1 dan 2. 1 dan 2 tahap penguasaan, jadi mereka dipilih untuk menjadi responden dalam laporan dan kajian ini. Okey, manakala untuk instrumen kajian pula ialah pengkaji telah menggunakan teks, gambar dan video sebagai bahan bantu mengajar. Okey, semua bahan-bahan ini telah dimasukkan dalam slide PowerPoint secara teratur dan juga dari situ guru akan melihat, menunjukkan kepada murid. Kemudian murid responden perlu mengikutlah kepada aktiviti yang dijalankan. Dan seperti biasalah untuk merekod pemerhatian itu menggunakan borang pemerhatian. Okey, bagi pelaksanaan pula, pemerhatian ini dilaksanakan selama 5 hari. Okey, 5 hari. Ia mengikut kepada tema dan topik yang ditetapkan. Okey, sebab untuk dalam pemerhatian ini kami gunakan tema Negaraku Tercinta yang merangkumi aspek lagu kebangsaan, bunga kebangsaan, mengenai tugu-tugu negara dan juga antara tempat-tempat menarik yang boleh dilawat di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada dapatan kajian. Okey, seperti yang boleh dilihat dalam keputusan borang pemerhatian ini, kelima-lima murid berada pada tahap dapat menguasai dengan bimbingan dan tidak dapat menguasai. Mereka tidak berada pada tahap dapat menguasai. Okay, seperti yang saya nyatakan tadi, mereka masih lagi lemah dan memerlukan bimbingan serta mereka bimbingan dan bantuan daripada guru maupun ibu bapa. Okey, boleh lihat di sinilah R1 dan R2 berada pada tahap tidak dapat menguasai, manakala R3, R4 dan R5 berada pada tahap dapat menguasai dengan bimbingan guru. Okey, berdasarkan kepada keputusan ini, pengkaji telah mendapat beberapa masalah pertuturan yang berlaku dalam kalangan kelima-lima responden ini. Okey, baiklah. Di sini boleh dilihat ada 4 masalah pertuturan yang dialami oleh responden-responden tersebut. Okey, masalah yang pertama, masalah kurang keyakinan diri. Murid-murid, kelima-lima murid ini, saya boleh katakan bahawa mereka bila dibimbing, mereka boleh memberikan jawapan. Tapi ada juga yang tak boleh dibimbing, tak boleh memberikan jawapan. Tapi yang paling ketara adalah mereka kurang yakin untuk memberikan jawapan. Sebagai contoh, kalau saya tanya soalan, bagaimana, sebagai contohlah, apakah bunga kebangsaan kita? Mereka diam. Jadi bila ada antara mereka yang bila suruh jawab, mereka macam tak tahu kan, jadi mereka diam saja. Yang boleh tu, dengan bimbingan guru tu, mereka akan cakap dengan perlahan. Lepas tu lama-lama bila cikgu bagi bimbingan kan, mereka bolehlah yakinkan diri yang mereka boleh jawab. Jadi cikgu kena bagi peneguhan positif sikit kepada mereka, baru mereka akan rasa yakin untuk menjawab. Tapi sebenarnya mereka boleh cuba jawab. Oleh kerana kurang keyakinan diri, mereka rasa macam takut salah ke jawapan, takut kawan-kawan ejek ke, jadi mereka senyap. Jadi nampaklah kat situ kalau guru bagi peneguhan positif, murid-murid boleh memberikan jawapan walaupun dengan bimbingan. Okey, yang kedua, masalah kosakata bahasa Melayu yang terhad. Jadi di sini ini sangatlah ketara kerana mereka masih darjah 2 dan antara mereka yang memang kosakata tu sangatlah lemah. Mereka tak dapat nak, sebagai contoh kalau cakap apa khabar pun ada antara mereka yang tak tahu maksudnya apa. Jadi guru perlu ulang banyak kali. Begitu juga dengan pengajaran ini. Kelima-lima hari yang saya gunakan tu memang saya ulang, boleh dikatakan bahkan diulang benda yang sama supaya mereka boleh ingat kembali. Tapi ada juga ada kalanya mereka lupa jugalah. Tapi bila kita bantu bagi bimbingan, mereka boleh memberikan respons. Okey, jadi kosakata ni adalah sangat terhad dan memang memerlukan mereka untuk belajar, berusaha untuk membaca dengan sebaiknya supaya dapat menguasailah kosakata yang lebih banyak. Okey, yang ketiga, masalah kekurangan idea dalam pertuturan. Apabila kita bertanyakan idea murid-murid kan, idea mereka tak dapat nak menyatakan idea tersebut kerana mereka kurang idea dan tidak tahu apa yang guru inginkan, apakah perkara yang guru nak. Jadi mereka tak dapat nak menyatakan idea mereka kerana kurangnya idea, terutama dari segi topik atau tema yang diajar pada pemerhatian ini. Okey, akhir sekali masalah artikulasi. Okey, masalah ini berlaku pada 2 orang murid saja. Masalah dua orang murid, mereka ada seorang pelat R dan L tertukar, jalul gemirang. Lepas tu bunga laya, dan ada juga yang
pengguguran kosakata, pengguguran perkataan. Bermain. Jadi adalah beberapa perkataan yang mereka tidak dapat menyebut dengan betul. Tapi bila kita sebenarnya dia boleh, tapi kita kena ulang banyak kali. Hari ni ajar tak boleh, besok nanti boleh, lepas tu lupa semula. Jadi guru perlulah mengulang-ulang kembali supaya murid ni boleh untuk menyebut dengan lebih tepat dan betul. Okey, baiklah, inilah keempat permasalahan yang berlaku dalam kalangan murid 2H. Okey, kesimpulannya, penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid disebabkan oleh masalah yang dinyatakan sebentar tadi. Dan masalah-masalah ini perlulah diatasi dengan usaha berterusan yang boleh dilaksanakan oleh guru dan ibu bapa bagi membantu murid untuk bertutur bahasa Melayu dengan lebih baik. Jadi kita tahulah sebagai rakyat Malaysia, semua individu perlulah menguasai bahasa Melayu dengan baik supaya kita dapat bertutur dengan lebih mudah dengan semua orang, bukan saja ahli keluarga, bukan saja guru-guru, malahan juga dengan orang lain, oleh komuniti yang berada di sekeliling kita. Okey, berikut merupakan rujukan yang saya gunakan untuk melaksanakan kajian ini. Baiklah, terima kasih Tuan Ismail atas peluang untuk saya membuat laporan dan juga mengetahui permasalahan